Ya, Assalamualaikum Ernie, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan yang bertugas pagi ini sihat-sihat saja. Syukur, Alhamdulillah. Baik, sebenarnya terus saja kita tanyakan. Sebentar tadi rakan kita Madini telah mengongsikan mengenai dengan tumpi. Betul, Antara kuih Brunei yang dimakan dengan kuah. Bagaimana pula dengan Ernie? Apakah lagi antara kuih Brunei yang dimakan dengan kuah yang selari dengan cita rasa Ernie sendiri? Ya, Alhamdulillah kalau saya sendiri lebih gemar memakan rinjis ya. Walaupun rinjis satu sudah berinti daging kari ataupun ayam kari, kakal jokan baunjar dicacah dengan ayam masak kunyit. Selalunya kuih rinjis ni yang saya ketahui dicacah dengan kuah kari. Tapi Ani mencari kuah masakan kunyit. Sesuatu kelainan juga tu. Pasti nyaman tu rasanya. Kerana kelazimannya kalau kita lihat ni kuih rinjis ni ia diinti dengan ubi ubi tumis kari lah lebih kurang macam itu. Dan sekarang kita melihat kalau originalnya aslinya kuih rinjis satu ada diberi sedikit pewarna kuning tetapi masa ni ada yang berwarna-warni. Mungkin Ernie pernah melihat. Tapi kalau saya masih juga kakak inginkan makan yang kuning atau yang asli Yang asli itu ketah yang paling nyaman ni orang. Kita dapat merasakan apa keaslian kuih rinjis itu sendiri. Tadi cicahnya sebenarnya kari tapi cacah. Cacah bukan cicah. Tadi orang Brunei. Brunei. Cacahnya kuah kunyit. Kuah kunyit. Jadi bertambah lagi kuning. Bertambah lagi kuning. Kuih rinjisnya. Rakan tugas kita Dani juga tadi ada sempat memberikan maklumat dalam grup interaksi kita ni kalau kuih putu mayang itu antara sejenis kuah je tu kuih yang dimakan bersama dengan kuahnya yang khas selalunya bermusim, tetapi kalau di Bandar Seri Begawan rasanya agak mudah untuk kita mendapatkan kuih putu mayang itu. Bagaimana pula di daerah Tutong antara tempat yang boleh kita ni dapatkan kuih-kuih seperti ini? Kuih Ya, kalau di daerah Tutong, selain daripada berkunjung setiap hari Khamis di Tamu Serembangun, alhamdulillah di daerah Tutong ini banyak sudah pengusaha-pengusaha kuih-kuih Melayu ya. Boleh didapatkan direct sajalah kepada pengusahanya. Alhamdulillah, dengan adanya aplikasi media sosial ni kita ni boleh mengetahui apakah produk-produk makanan yang mereka jual Ernie begitu orang mudahlah sekarang betul. Apapun Ernie, untuk bahan dari daerah Tutong kita akan serahkan dulu untuk terus mengongsikan kepada para penonton kita ni. Silakan. Baik, terima kasih Sarinah dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah auda kita dipertemukan di pagi Jumaat ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk berkongsi beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Alhamdulillah juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pagi ini dalam keadaan mengizinkan. Mudah-mudahan segala kegiatan kita ini rancang berjalan dengan lancar. Baik, ke pagi ini kita kongsikan antara acara yang berlangsung iaitu bertempat di bangunan Persatu Jalan Kampung Lubuk Pulau Tutong ya. Bangunan Persatu ini ada mengadakan satu majlis iaitu Majlis Doa Kesyukuran sempena kepulangan Jemaah Haji Mu'alaf 2023 dan sempena Idul Hijrah 1445 Hijrah yang akan diadakan pada pukul 9 pagi ini. Dan kita akan kongsikan lagi info lainnya, tetapi sebelum itu kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk auda dari daerah Tutong hari ini. Teknik pengajaran dapat diertikan sebagai suatu cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu metod secara spesifik agar ia mudah untuk disampaikan. Manakala pembelajaran pula memerlukan rangsangan untuk memudahkan pelajar menerima isi pelajaran yang telah disampaikan. Oleh yang demikian, dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu ada rangsangan melalui penggunaan alat bantu mengajar agar dapat merangsang kecerdasan serta daya pemikiran pelajar. Dalam hal ini, seorang guru hendaklah mempunyai teknik maupun kaedah pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan bersistematik agar dapat menyampaikan ilmu secara berkesan kepada anak murid. Dalam tinjauan rampai pagi dari daerah Tutong kali ini,
kami bawakan audio mengenai pengenalan kaedah pembelajaran Nironadi di salah sebuah pusat pendidikan swasta dalam pembelajaran Quran. Ma, ni, mu. Okey, Ustazah stop arah kanan. Ustazah stop arah kanan. Ustazah mau sambung ha, hi, hu lagi. Terus sambung ke kiri. Ha, hi, hu. Kaedah Nironadi ini memberikan tumpuan kepada 6 kemahiran asas membaca Al-Quran, iaitu 29 huruf hijaiyah, tanda baris, tanwin, sukun dan sabdu. Ia juga menggunakan teknik SAS, iaitu struktur, analisis dan sintesis bagi pengukuhan menguasai 336 bunyi dalam Al-Quran. Adapun terdapat 2 buah buku di dalam pengajian asas membaca Al-Quran yang mengikut kaedah Nironadi, iaitu Tamhid Al-Baghdadi dan juga Tajwid Al-Baghdadi. Kaedah Nironadi ini lebih menarik kerana ia ada menggunakan alat ketuk. Alat ketuk ini terdiri daripada papan ketuk dan kayu ketuk. Tujuannya adalah untuk membentuk tempo bacaan serta membentuk disiplin bacaan dengan mengikut intonasi yang tersusun. Ianya juga memenuhi keperluan kinestetik anggota dan membantu meningkatkan penumpuan kepada proses pembelajaran dengan mengaktifkan otak kiri dan kanan secara serentak dalam proses pembelajaran. Dalam membaca Al-Quran ini, yang perlu dijaga adalah kebiasaannya baris, makhraj huruf, panjang pendek bacaan dan juga bacaan tanwin untuk mengelakkan kesalahan erti dalam pembacaan. Misalnya perkataan jannah artinya syurga, tapi kalau tersilap baris jadi jinnah, ia akan jadi gila artinya. Jadi itu berbezalah makna yang akan berubah. Alat bantu mengajar dalam kaedah pembelajaran Nironadi adalah seperti penggunaan alat ketuk-ketuk, penggunaan flashcard dan permainan snake and ladder di samping penggunaan buku teks juga digunakan bagi merangsang minda pelajar untuk mudah memahami dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru mereka. Kaedah ini dapat mengaktifkan daya berfikir pelajar secara spontan yang secara tidak langsung mempercepatkan penerimaan ilmu yang diajar melalui aktiviti yang dilaksanakan di dalam pembelajaran mereka. Penggunaan kaedah ini juga membantu pada tenaga pengajar untuk memastikan proses pengajaran dapat berjalan dengan lancar kerana isi pengajaran yang disampaikan dapat diterima baik oleh para murid. Kepentingan penerapan kaedah ini dalam pembelajaran Al-Quran seperti dalam pembelajaran tamhid, tajwid dan talaqi Al-Quran ialah dapat mempertingkatkan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran, selain dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama terhadap isi-isi pengajaran. Di samping itu juga, ia menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran murid terhadap pelajaran yang mereka pelajari. Jadi pengetuk itu alatnya ada 2. Satu alat pengetuk dan satu lagi tempat yang ketukannya. Dan cara kami memakai satu ketukan itu, satu ketukan, satu bunyi untuk satu huruf. Jadi maksudnya contohnya kalau sebut huruf sa, sa tu diketuk sekali. Lepas tu si ketuk lagi sekali. Kalau yang panjang, tani ketuk 2 kali. Contohnya sa alif panjang. Sa, baca macam tu. Jadi kenapa mesti ada? So ia mengawal panjang dan pendek. Biasanya kalau masalah biasa orang baca Al-Quran, orang indah pasti panjangnya ni panjang macam mana. Jadi kami di sini nanti kami tentukan panjangan ni mesti 2 ketukan. Jadi pelajar tahu dengan 2 ketukan itu panjangnya yang benar lah. Kalau pendek, tani ketuk satu sekali sahaja. Kan misalnya kalau tani belajar, tani student lihat guru saja dan orang dengarlah saja, dengar dan lihat saja. Tapi dengan ketukan itu tangan bergerak juga. Jadi untuk jadi pembelajaran ini yang ada dari segi penglihatan, pendengaran dan kinestetik. Jadi alat ketukan itu memenuhi keperluan orang yang memerlukan gerakan untuk belajar. Jadi dengan bergeraknya tangan itu, otak pun dipakailah kiri dengan kanan. Jadi itu membantu pelajar supaya lebih fokus dalam belajar Al-Quran. Jadi alat permainan yang lain biasanya untuk kami pakai untuk anak-anak ada macam yang diinspirasikan daripada permainan snake and ladder, tapi
dalam ia punya step yang ada ia punya kata satu ada huruf-huruf lah, contohnya sa, fi, su. Jadi kami pelajar akan menggunakan dadu, dorang umban, lepas tu ikut berapa jumlah dadu, dorang gerakkanlah dia punya permainan tu arah hurufnya. Lepas tu dorang sebut huruf apa yang ada dalam kata satu. Lagi satu yang flashcard, biasanya guru akan tukar dia punya susunan dan pelajar akan membaca lagi lah ikut susunan yang disusun oleh guru. Jadi pelajar tidak akan faham, macam contohnya kalau pelajar belajar, dorang faham susunan apa yang ada dalam buku saja. Jadi kami rawatkan dia punya susunan. Jadi untuk memastikan pelajar itu benar-benar faham dan tahu apa bacaan sesuatu huruf itu. Kenapa tadi memastikan suasana pelajaran yang kondusif itu ia bagi impak arah pelajar dan juga guru lah. Jadi ia akan memberikan suasana pengajaran yang lebih yang membuatkan student lebih faham dan lebih fokus dalam kelas. Jadi sebagai guru kami mesti menghadirkan suasana pengajaran yang kondusif. Jadi selain dari itu juga kenapa kami memerlukan persekitaran yang kondusif agar untuk menyalahkan kreatif kanak-kanak, jadi supaya orang lebih tertarik dengan kelas satu. Sebab kanak-kanak kan orang kalau belajar macam biasa saja, orang mungkin kurang tertarik dengan itu dan mungkin akan jadi merasa bosan. Jadi dengan sedikit penambahan alat permainan dan juga flashcard itu dapat menarik minat orang untuk belajar. Dan manakala untuk yang dewasa, kami ada selipkan beberapa unsur jenakala dalam pembelajaran kami, iaitu pembelajaran itu tidak akan sedikit saja memanjang. Jadi ada interaksi antara guru dengan pelajar. Dengan penginovasian pengajaran melalui kaedah neuronadi dalam pembelajaran Al-Quran merupakan kaedah mudah belajar dengan menggunakan sistem pengajaran yang unik dan efektif yang merangsang kecerdasan minda pelajar untuk berfikir dan menerima pengajaran dan pembelajaran secara berkesan yang diajar oleh guru terlatih serta melalui penggunaan alat bantu mengajar yang setentunya banyak memberi impak positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran.